quwwata illa billahil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ila hadratin Nabil Mustafa Taha Sayyidina Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallim wal ulama'i was salihin khususan ila rahi jadina Syekh Abdul Malik bin Abdullah wa walidina al-malik fakir ila Allah wa usulihim wa fara'ihim ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhami malaikatil muqarrabin. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma tamim bil khair. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala keagungan Allah dan dengan segala kebesaran, kesempurnaan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala pada zat, sifat dan af'alnya serta asma'nya yang senantiasa Allah taala melimpahkan ataupun Allah memantulkan pada diri kita dan alam ini sebagai suatu tanda kewujudannya, sebagai suatu tanda kekuasaan dan kesempurnaan sifat. Maka kita pada hari ini, wujud kita ini adalah wujud sebagai kenyataan wujudnya Allah. Dan bergeraknya kita saat ini adalah kenyataan berkuasanya Allah Ta'ala. Alhamdulillah, Allah dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim dia izinkan kita malam ini untuk dapat sama-sama kita beribadat. Dan kita menyambung lagi pengajian kita pada kitab Tauhid Ihsan ataupun Tauhid Sufi, pada kitab Kunci Perbendaharaan Ma'rifah ini yang kita rujuk, yang dikarang atau dinakal oleh Syekh kami, mursyid kami, Walid Ibrahim Al-Malik Fakir Ilallah, yang insya-Allah kita sambung pada muka surat yang ke-82, muka surat 46, matan yang ke-82 ataupun perenggan yang 82, insya-Allah. Selawat salam kita ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa cahaya hidayah serta petunjuk dan rahmat bagi sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Justru malam ni insya-Allah kita mula sama-sama dengan kita berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan selawat kita ini yang kita selawatkan dengan penuh keikhlasan, didasari dengan cinta, keimanan dan kerinduan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi sebab untuk Allah Ta'ala mengurniakan kita beroleh syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beroleh kita dengan rahmat daripada Allah yang dijanjikan, seperti sabda baginda, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa selawat atasku dengan satu selawat, nescaya Allah Ta'ala akan selawat ke atasnya dengan 10 selawat. InsyaAllah kita mula dengan selawat Nuril Anwar
yang sering kita selawatkan itu, insya-Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa ifdalih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Qala mu'allifu asy-syaikhuna waliduna al-malik fakir ilallah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata syekh kami wali al-malik fakir ilallah, semoga dengan ilmunya, dengan barakahnya, dengan sirnya, mudah-mudahan kita beroleh dengan barakah dan limpahan. Amin ya rabbal alamin. Duhai perindu Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memantulkan wajahnya dengan jelas dan nyata. Hanya cermin hati yang tebal kabus di atasnya tiada dapat menangkap pantulan tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mendatangi insan dengan amat hampir agar insan dapat memandangnya. Namun kebanyakan insan tak dapat memandangnya. Mereka menzalimi dirinya sendiri dengan terus membiarkan cermin hatinya tebal dengan kabus kegelapan. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari bersifat zalim pada hamba. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, marilah kita memperbanyakkan ingatan dan syukur kita kepada Allah. Dengan sama-sama kita menghidupkan hati kita setiap detik mengikut degupan jantung kita ini, dengan sentiasa kita zikir Ismu Azam ataupun menyebut kalimah Allah, 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 Allah sebanyak-banyaknya dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita hati yang dilimpah dengan ketenangan, seperti mana firman-Nya, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Baik, pada matan ini ataupun sambungan daripada bicara yang sebelumnya, itu 4 tahapan untuk mi'raj hati kita ini kepada Allah Ta'ala. Bukan mi'raj hati saja, tapi mi'raj itu perjalanan melalui tahap-tahap. Kalau kita telah melalui sebelum ini, pada bulan Rajab berlaku peristiwa Nabi di mi'raj ke langit. Daripada langit pertama sampailah ke Sidratul Muntaha. Jadi di sana dalam pelajaran sufi, tauhid sufi, dia ada kias tentang tingkatan maqam-maqam rohani. Tiap satu maqam, langit pertama ni maqam apa, langit kedua maqam apa, sampailah ke langit ketujuh. Itu juga perbahasan tingkat nafsu-nafsu manusia, bermula daripada ammarah, lawamah, mulhimah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamaliyah.
Bukan itu yang kita nak bicarakan malam ini, tetapi perjalanan rohani hamba ini atau perjalanan rohani insan bermula daripada mengenal Allah ini dari martabat akal, kemudian mi'raj naik ke martabat hati, martabat ruh atau martabat jiwa, kemudian martabat sir ataupun martabat nurani dia panggil. Lepas tu kalau kita tengok tubuh kita ini, tubuh yang kasar ini dipanggil jasmani. Di sebalik tubuh yang kasar jasmani ini ada rohani. Di sebalik tubuh rohani itu bukan tubuh rohani, di sebalik rohani itu adanya nurani dipanggil. Nur. Di sebalik nurani itu dipanggil Rabbani. Jadi 4 tahapan pada diri kita untuk kita mi'raj ataupun untuk kita pandang ke dalam daripada jasmani ini. Kita tengok di dalam ini ada roh. Kesedaran itu mesti ada, mesti berlaku pada kita. Yang bergerak kita ini dengan sebab adanya roh. Dan bila kita bergerak, kita lupa. Kita ingat yang bergerak ini kaki dan tangan yang jasmani dan zahiri semata. Sebenarnya yang menjadi penyebab berfungsi bergerak anggota kaki tangan ini kerana adanya roh. Dan roh itu adalah nur. Sifat asal dia nur. Nur yang menerima pantulan nurullah. Pantulan nurullah itulah dikatakan tajalli segala rahsia Allah, yakni asma sifatnya yang disebut dengan pantulan sifatul ma'ani, sifat yang sempurna itu pada roh kita. Maka itu adalah nurani. Jadi roh juga sebenarnya makhluk Allah yang kosong, yang tak berfungsi apa-apa. Seperti mana jasad apabila diasingkan daripada roh, maka dia jadi jasad yang tidak hiduplah, yang tidak berfungsi. Dia jadi kosong. Orang panggil mayat. Maka mayat ni tak boleh buat apalah. Dia tu tak boleh nak buat apa, melainkan orang kena buat kerja dia. Itu jasad. Sebab dia makhluk yang asalnya kosong, tidak ada apa-apa. Begitu juga dengan roh. Roh nur yang kosong, yang tidak memiliki apa-apa. Roh diri kita. Ya Allah yang persifatkan roh tu. Allah ketika mana Allah menciptakan roh, Allah memantulkan segala rahsia dirinya yang Allah Ta'ala kehendaki. Sekadar mana pengenalan. Maka sebab itu Allah tanya pada roh, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, adakah aku ni Tuhan kamu wahai roh? Maka roh kita menjawab ketika itu, bala syahidna. Bila roh menjawab bala syahidna, berarti roh itu hidup yang pertama dengan sifat al-hayat Allah. Bukan roh tu hidup dengan sendiri. Seperti mana jasad kita sekarang ni hidup ni, bergerak, mendengar, melihat. Tuan-tuan jemaah tengok saya tengok jemaah, saya berkata, jemaah mendengar, adalah dengan sebab ada roh kita kata di dalamnya. Kalau tak ada roh, tak dengar lah. Yang mendengar itu roh, bukan yang mendengar itu telinga. Kena faham hakikat tu. Yang melihat itu roh, bukan yang melihat itu mata. Maksudnya yang melihat itu dengan sifat pelihat yang ada roh. Ada mereka yang ada butir mata tapi tak dapat melihat. Jadi dia kosong. Ketika roh itu mengatakan bala, ya Allah, maka roh itu hidup. Mana mungkin roh yang mati, roh yang tidak bersifat dengan hayat dapat berkhitab, dapat berkata kepada Allah, menjawab kepada Allah akan pertanyaan, alastu bi rabbikum. Maka roh itu hidup dengan sifat al-hayat Allah. Roh itu mendengar dengan sifat sama Allah. Roh itu berkata dengan sifat kalam Allah. Roh itu memandang dengan sifat basar Allah. Karena itu dia menjawab bala syahidna.
Dia tu ada dalam diri kita ni lah sekarang ni. Jangan kata cerita dia tu macam jauh, macam tak kena kita. Biar setuh dengan kita. Bila kita cakap tentang roh, bila kita mendengar perihal roh, itu perihal diri kita, perihal diri setiap insan. Ini perihal diri kita. Maka sebab itu, roh yang berfungsi sekarang ini, dia dengan nurullah, dengan nurani. Maka nurani, nur itu adalah pantulan daripada segala rahsia, tajalli, sifat, asma, af'al dan zat Allah ini tiada lain melainkan daripada Rabbani, ketuhanan Allah yang esa, ketuhanan Allah yang maha menguasai segala-galanya. Sebab itu apabila disingkap di belakang diri kita ini, atau dikata di balik tabir diri kita, segalanya Allah, segalanya dari Allah, dengan Allah dan untuk Allah. Tak ada satu pun yang mari masjid surau ataupun kita malam ni mari SKJ kita, tak ada satu masuk selain daripada Allah. Semua yang jelas masuk tujuan kerana Allah, semua kerana Allah. Jadi itu maksudnya. Jadi setelah memahami tahap singkapan perjalanan rohani itu, di sebalik diri jasmani ini adanya roh, adanya nurani, adanya rabbani, maka rohani kita ini yang tadi kita cerita kenapa dia bergerak, dia tidak dapat merasai bahawa dia bergerak dengan roh. Kenapa ketika dia melihat, dia tidak merasai bahawa dia melihat dengan sifat pelihat daripada Allah. Apabila dia mendengar, dia tidak dapat merasai bahawa dia mendengar dengan sifat basar, sifat sama daripada Allah. Jawabnya kerana hatinya itu, roh itu dibaluti ataupun dihijab dengan hijab yang dinamakan dengan lalai. Dan bahkan paling dahsyat ataupun lebih menayakkan hatinya, yang mana roh itu dibalut dengan ketebalan dan kehitaman dosa-dosa diri si pelaku itu, si hamba itu. Mana kita ni yang macam mana kita tak dapat rasa dengan Allah, kerana kabus yang menutup hati kita itu terlalu tebal. Bukan kabus lalai, tetapi bahkan lebih dari itu ialah kabus dosa kita banyak. Dosa dan maksiat ataupun juga kejahatan yang berlaku pada diri kita ini, sama ada secara pilihan dia dengan sengaja, sama ada secara pilihan dia dengan sedar ataupun tanpa dia sengaja, itu boleh menjadi sebab kepada hati itu terhijab, hati itu tak dapat. Sebab itu muallif dia mula dengan matan ini, disebut kita duhai para perindu Allah Subhanahu wa taala. Maka bila roh tadi dia sudah mula mengenal Allah, dia sudah mengecap ataupun mencium bau makrifat, maka dia akan mula merindu Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud rindu Allah Subhanahu wa taala? Maka di sinilah hatinya mula hidup dengan zikrullah. Hatinya mula hidup dengan kemahuan untuk mendekat diri kepada Allah. Itu sifat para perindu Allah Subhanahu wa taala. Sama ada dia tahu atau tidak dia sedang melalui keadaan rindu dengan Allah, tapi itulah sifat perindu. Hati dia akan teringat dengan Allah, dan hati dia akan terdorong untuk mendekati Allah dengan kebaikan-kebaikan dan amal soleh. Maka para perindu ini, apabila dia mendekat diri kepada Allah, hakikatnya Allah Ta'ala lebih dekat lagi daripada dia. Sebab tu Allah firman, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablin warid. Kami lebih dekat dengan kamu wahai hamba-Ku, lebih dekat daripada orang marah kamu dengan leher kamu. Dekat lagi Allah Subhanahu wa taala, dekat yang tidak bersentuh dan dekat yang tidak berjarak.
Dekat bagi seorang yang mencapai zauq ini, mencapai rasa kerinduan ini, ialah dekat dalam bentuk perasaan ma'iyah, dekat dalam perasaan dia. Jadi kehampiran dan kedekatan mukmin dengan Allah ini ialah dalam perasaan. Cuma pada maklum, faham bahawa apabila kita beribadah, kita mendekat diri kepada Allah. Bukanlah Allah itu bertempat. Bukanlah Allah ni ada depan kita. Kata nak pergi masjid, suka pergi ke masjid, suka pergi ke surau. Sebab apa? Rasa dekat dengan Allah Ta'ala. Bukanlah Allah tu ada di surau masjid. Nah, perasaan kita itu semakin dekat. Kerana iman itu tingkat iman ini, setelah mencapai ilmu yakin, dia mencapai dan mengecap ainul yakin. Ainul yakin itulah bermula titik zauq, titik merasai kehampiran dengan Allah. Jadi kata muallif, Allah Subhanahu wa taala telah memantulkan wajahnya dengan jelas dan nyata. Jelas dan nyata. Wajahnya di sini kita sering sebut, kita sering peringatkan, masuk wajah di sini dia mutasyabihat, majaz. Bukanlah Allah tu ada muka, bukanlah Allah ada rupa, tapi majaz, bahawa rupa ataupun muka ataupun wajah, ia adalah menggambarkan penceritaan, dia menggambarkan suatu kenyataan bagi pemilik wajah itu. Kita tengok wajah kawan kita, kita tahu, kerana tahu apa dia. Dia sedih hari ni. Tengok pada muka dia sedih, tengok pada muka dia gembira. Sebab apa? Tahu cerita sedih dan gembira, kerana kita tengok pada wajah dia. Wajah itu menceritakan hal diri dia. Kerana yang kita lihat senyum dan gembira tadi itu, ataupun sedih ataupun muka yang tidak gembira ini, adalah milik diri kawan kita yang kita tengok. Adakah kita tengok muka kawan kita si A, kita ada dua orang kawan A dan B, kita tengok A ni muka sedih, kita pun kata ke B, mu sedih ke hari ni? Tak kena lah. Sedih tu bukan milik B, milik A. Maka A itulah yang sedih. Sebab itu wajah ataupun rupa ini, dia menggambarkan hal pemilik wajah itu. Maka wajhullah yang disebut di dalam ayat fa aynama tuwallu fasamma wajhullah ini, di mana kamu hadap di situ wajah Allah. Wajah ini adalah ayat mutasyabihat, dia qiyas dan majaz. Hanya Allah Ta'ala yang Maha mengetahui hakikat makna. Namun para ulama mufassiri menafsirkan wajah ini bermakna keagungan dan kebesaran Allah. Wajah itu cerita, kenyataan. Di mana mu lihat, di mana mu pandang, di situlah ada keagungan dan kebesaran, dan adanya kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita tentang pemilik wajah ini. Maka wajah yang kamu pandang ini ialah alam. Alam ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Alam yang dipandang ini milik Allah Ta'ala. Pandang diri pun milik Allah Ta'ala. Pandang orang lain pun milik Allah Ta'ala. Pandang langit milik Allah Ta'ala. Pandang ke bumi pun milik Allah Ta'ala. Tak ada satu pun yang bukan milik Allah. Segala-galanya milik Allah. Bila segala-galanya milik Allah, Allah tuang pemilik kepada alam ini, maka pada alam ini ada cerita dan hal pemilik dia, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada cerita yang Allah nak ceritakan tentang diri dia pada kita, tentang kebesaran dia, tentang kesempurnaan dia, sehingga dia menjelaskan di dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan dijadikan insan ni sebaik-baik kejadian, sesempurna kejadian. Maka disuruh tilik pandang pada diri kita, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kamu, kenapa kamu tak lihat, kamu tak pandang. Kamu bergerak dengan kudrat aku, kamu berkehendak dengan iradat aku, kamu melihat dengan penglihatan aku, kamu mendengar dengan pendengaran aku, kamu bernafas dengan penghayatan dan sifat hayat aku.
Kenapa kamu tak lihat? Allah Ta'ala tanya kita. Maka kerana itu dikatakan Allah Ta'ala itu jelas dan nyata. Cerita dan kenyataan Allah. Bukan Allah, bila disebut Allah di sini bukan zat dia. Bukan zat, bukan kunhu zat. Zat diri yang sebenar atau istilah kunhu zat tu tak dapat dicapai. Itu hakikat diri Allah Ta'ala tak dapat dicapai. Jangan dibahas waktu. Ini kena faham. Sebab tu apabila disebut dekat dengan Allah, Allah bersama dengan orang-orang yang sabar, innallaha ma'as sabirin. Bukan zat Allah tu, tapi kenyataan dan cerita akan kebesaran dan kesempurnaan Allah tu dengan hamba-Nya dan makhluk. Sebab itu mereka yang disingkap oleh Allah dengan martabat rohani yang sudah mi'raj ini, yang sudah terbuka, ainul yakin, hakul yakin ni, kalau ditanya Allah di mana, dia akan jawab, innallaha ma'ana, sungguhnya Allah dengan kami. Lain pula dah jawapan masa belajar tauhid sifat 20 dulu. Masa belajar sifat 20 dulu tanya Allah di mana? Allah wujud bila makan. Allah wujud tidak bertempat. Allah tidak di mana-mana. Masa duduk main akal lagi, duduk main mutakallam lagi, main dengan kalam, maka tu jawapannya. Apabila sudah ma'rifah Allah dengan ain al-yaqin, dengan ainul basirah, dengan mata hati, maka jawabnya, mana Allah? Aina Allah? Innallaha ma'ana, sungguhnya Allah bersama kami. Jawapan jadi lagu tu pula. Boleh faham tak? Bukan Allah bertempat, bukan zat dengan kita, tetapi kita dalam takluk kuasa dia. Yang kata innallaha ma'ana, sungguhnya Allah sama kami, kita ini dalam takluk kekuasaannya, kita dalam ilmunya, kita dalam al-hayatnya. Bahasa di sini kita dalam pantulan dia. Baik, kita biasa buat majas, buat kiasan, tengok lampu dengan kita. Kita bersentuh tak dengan lampu? Lampu duduk di siling tu lah, zat lampu. Dah, kita sekarang ni duduk di mana? Dalam takluk cahaya lampu tu. Nah, cahaya lampu lah. Kita yang diterang boleh nampak ni, boleh nampak. Nampak ustaz depan, nampak jemaah. Nampak ya, sebab nampak kerana ada cahaya. Lepas tu kita duduk dalam cahaya. Ya, kita duduk dalam cahaya. Menyatu ke dengan cahaya? Menyatu ke? Tak. Cahaya kita. Kalau tidak, kalau kita menyatu dengan cahaya, tubik luar terang tubik. Macam kunang belaka tubik. Warna ramah malam ni tubik SKJ nyala belaka ni. Menyatu dengan cahaya. Bukan menyatu. Faham boleh tu? Ketika duduk dalam ni, merasa menyatu. Beza kan? Merasa menyatu. Rasa macam duduk, macam cahaya lampu tu. Kita, kerana terang je duduk ni. Dia tubik luar, ada cahaya lampu duduk dalam surah. Kita je. Tu, kiasan je. Nak bagi faham bila kata sifat Allah dengan kita. Kita ni dalam kekuasaan dia, dia yang gerak kita. Adakah kita dengan Tuhan tu menyatu? Tak. Majas dia. Dah boleh faham? Tak boleh faham kalau tak ada kiasan, tak ada perumpamaan nak beri dah. Jadi berpisah tak? Kalau kita duduk dalam surah sekarang ni, berpisah tak kita dengan cahaya lampu? Tak pisah. Siapa kata berpisah, maknanya dia duduk di luar daripada surat. Tu je sipil dia, mudah. Jadi semua yang duduk dalam surah SKJ malam ni, semuanya menyatu dengan cahaya lampu. Bukan menyatu dengan lampu. Dengan cahaya lampu. Kita ni makhluk tidak menyatu dengan zat Allah. Zat Allah laisa kamislihi. Zat tu memang tidak dapat dicapai. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Tu Allah sebut dah. Dia Allah tidak dapat dicapai oleh penglihatan matamu. Sedang matamu yang melihat, dia yang memperlihatkan. Dia yang sedang lihat. Ni mata duk kelih ustaz. Tuhan duk kelih mata, rema kelih ustaz. Tak sedar tu.
Tu tak sedar. Tapi itu Allah khabar. Wa huwa la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Sedang dia yang melihat, mata yang sedang melihat. Dia Allah Maha. Dapat. Jadi kita ni tenggelam. Iaitu sebab tu tarik sufi dia kata tenggelam di dalam fana ini ataupun hilang ni, binasa ini dalam perasaan dia dengan Allah. Dalam perasaan dia dengan Allah. Jadi bicara sufi ini bicara zauq dan bicara syuhud. Bicara kepada peringkat perasaan hati seorang hamba, dan sehingga pandangan Allah singkapkan kepada dia. Allah buka rahsia diri dia kepada hamba tu, hamba yang mencintai dia, hamba yang merindui dia dengan sebenar-benarnya. Maka Allah buka rahsia dia. Allah buka rahsia dia. Baik. Kemudian kata, cek, hanya cermin hati yang tebal kabus di atasnya tidak dapat menangkap pantulan tersebut. Jadi Syekh dia bagi dah jawapan kita dalam poin yang kita duk bincang ni. Kenapa kita tak dapat melihat dan tak dapat rasa, tak dapat berasa dengan berjalan dengan kudrat Allah. Kita mari surah tadi duk jakoh mari duk berasa kita sendiri seolah berpisah dengan Allah. Sebab apa jadi gitu? Sebab hati tebal kabus ni. Hati tu tak dapat menangkap. Magnet hati kita ni, sebab tu sifat magnet ni dia hanya menangkap besi. Menangkap besi. Kayu dalam melangkah dia magnet. Jadi kalau kiaskan segala rahsia Allah Ta'ala tu sifat dia magnet. Dia memang sifat dia dah magnet. Memang Allah sentiasa melimpahkan rahsia diri dia pada hamba dia dan pada alam ni. Allah tak pernah meninggalkan alam ini. Allah tak pernah meninggalkan kita dalam kekuasaan dia. Tak pernah meninggalkan kita dalam keadaan terlepas dari kasih sayang dia dah. Cuma kita tak dapat menangkap. Sebab apa? Kita tidak tertangkap dengan magnet Allah. Kerana hati kita mungkin kayu ataupun plastik macam tu. Kalau hati kita besi, kita menangkap kepada magnet Allah. Ni semua magnet Allah belaka. Dia pandai bahaya dak sebut gitu. Nak pergi kias mana lagi, dak erti dak. Kalau bahasa sufi, bahasa jiwa ni, ni semua magnet Allah belaka. Kalau kamu jadi besi je, kamu akan dapat menangkap. Kalau hati kamu jadi besi saja, kamu akan jadi menangkap. Oh sifat rahim Allah, sifat rahman Allah, kudrat Allah. Kita diuji Allah. Bukan dekat kita je. Ni baru dengar cerita di kota besar pun, di KL pun banjir pun semua. Orang tengok banjir. Banjir. Sebab banjir tu magnet Allah. Tapi kalau dia ada hati yang dapat menangkap magnet tu, dia akan apa? Ya Allah, hebat ya Allah. Tegurang ya Allah. Mu nak tegur apa lagi ya Allah? Hak kampung Mulu Kuala Berang mu tegur dah ya Allah. Ni hak tengah bandar pula ni, ibu kota ni. Macam ada satu lagu tu, ibu kota, tempat lahir tipu daya. Pulang apa nyanyi lagu tu. Ibu kota. Allah uji juga, naik air banjir. Allah nak tegur apa? Allah nak oyak apa? Allah nak cerita apa? Tak mahu sekali hati yang ada, hati yang dapat menangkap magnet Allah ni, mana ni? Allah nak cerita kebesaran dia. Aku yang maha hebat, aku yang berkehendak, aku yang bersifat, aku yang maha kaya. Maka tu dia nak cerita semua. Tapi hati yang terhijab tadi, hati yang sifat dia kayu, sifat dia plastik, dia baca kod lain. Ni baca kod lain. Baca kod itu, ini, baca kod makhluk. Tak selesai juga. Tak selesai bagi keimanan dia. Segala sesuatu yang berlaku di alam ni semuanya dapat meningkat keimanan kita. Lepas sifat orang beriman, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim
wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Orang-orang yang beriman, orang yang sentiasa ingat Allah, orang-orang yang sentiasa hati hidup dengan Allah, sama ada dalam keadaan dia berdiri, dia duduk, dia baring. Wa yatafakkaru, dan dia pun berfikir, dia renung, dia tengok. Sehari-hari hidup ni fikir ke Tuhan tu. Kita hidup, kita sehari-hari ni fikiran kita, orientasi pemikiran kita, jiwa kita ni Allah tu. Kemasiwa Allah, keselain daripada Allah. Hidup kita sehari-hari, kalau kita ukur persen, fikiran kita tu 100%. Dalam masa kita celak mata pagi pukul 5, sampailah kita rebah pulak lambung kita sekarang pukul 10, 11 ke. Nah, tu waktu kita sedar tu. Tolaklah 8 jam tidur. Kira 16 jam lah sehari. 16 jam tu kalau ukur 100%, berapa persen kita ingat Allah? Berapa persen daripada 100 tu? Adakah 50%, 70%, ataupun memang rapat seling 100%? Memang start daripada celak mata sampai pejam mata sekarang memang ingat Allah. Tak pernah lupa Ustaz. Ustaz je dah tahu kali. Mana-mana baca pula orang. Kok ada ini kata kita marah. Dah kita buat contoh, buat pertanyaan. Itu buat pertanyaan diri kita. Ustaz pun buat pertanyaan diri Ustaz sendiri. Kalau jemaah nak ambil manfaat, buat tanya retek diri masing-masing, silalah. Nah, berapa persen sehari tu? 16 jam kalau diukur. So pergi jauh-jauh lah, jauh diukur 16 jam 1%. Tadi tu 10 minit 10 minit maghrib yang pergi Rwanda. Saya tanya jujur, rasa ada dah jumpa kunci kereta hilang ke apa, barang hilang. Tak tahu banyak dah idea dapat ke apa. Solve problem. Problem jabat tadi selesai dalam semayang garik tadi pun mungkin. Wallahualam. Tebak saja. 10 minit waktu kita bersunyian, waktu kita khalwah dengan Allah. Khalwah ni masuk bersunyian, berdua-duaan. Waktu kita berduaan dengan Allah, haram orang lain kacau kita. Dan haram juga kita melakukan perkara kebiasaan di luar kita, makan, minum, ketawa ke apa. Tuh, 10 minit tu pun boleh kita ukur berapa minit yang betul-betul lazat duduk dengan Allah. Tapi sifat orang beriman, Allah sebut yazkurunallah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaru fi khalqis samawati wal ard. Dia merenung, berfikir pada segala kejadian Allah, langit dan bumi, termasuk diri dia. Hidup tengok apa? Dia renung apa? Dia renung apa? Hari ni sedih, kalau orang niaga hari ni untung, esok rugi. Hari ni ramai orang beli, ini orang lari. Mana orang ramai kedai sebelah, nak mari kedai kita hari ni. Ke tak nampak? Orang mari tahnu, orang mari tahnu. Macam-macam andaian berlaku atas diri kita tu. Kita pun buat andaian hati kita. Wa yatafakkaru fi khalqis samawati wal ard. Adakah kita berfikir benda tu semua tu dengan Allah yang menjadikan segala langit dan bumi tu? Tu zalam. Kita banyak fikir dunia, kita pisah dengan Allah. Kita banyak fikir kesenangan, kita pisah dengan Allah. Kita banyak fikir kemudaratan ataupun perkara kesusahan, kita pisah dengan Allah. Itu realiti kalau martabat awam. Kalau martabat swasta, dia lain. Kaki tangan awam memang gitu, kaki tangan swasta dia lain sikit. Jemaah kaki tangan mana? Martabat awam memang dia akan fikir makhluk dengan makhluk, dunia dengan dunia, kegembiraan dengan kegembiraan, kesusahan dengan kesusahan. Dia tak fikir benda tu semua dengan Allah. Tapi orang yang martabat hatinya ma'iyatullah, dia akan fikir renung semua tu dengan Allah. Itulah sebaik-baik hamba. Itulah jalan hamba. Lalu apabila dia renung semua yang berlaku atas diri dia, baik, buruk, senang ke suka duka hari ni, untung sedih, untung baik dia hari ni, qada dan qadar yang Allah tentu pada hari ni, dia akan jawab apa?
Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhanku, Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza, tak ada satu pun benda hak membuat hari ni ke aku ya Allah, walaupun hari ni bil hilang, walau ini duit hilang, walau ini kereta accident. Contoh, ma khalaqta hadza batila, ma khalaqta hadza batila, tidak ada pun hak membuat ini ya Allah sia-sia. Tak ada satu. Kereta langgar orang ini dok sia-sia. Dok sia-sia. Nak tepuh orang ini dok sia-sia, dok sia-sia. Tuhan buat dok saja, bahasa kita. Rabbana ma khalaqta hadza batila, mun dok buat saja ya Allah. Sebab kerana di situlah dapat aku mengenalmu ya Allah. Di situ aku dapat mengenal kekuasaanmu. Di situ aku dapat mengenal hakmu, mu yang maha kaya. Aku duk rasa gong sangat dengan makan pakar aku ini. Pok mu ambil ya Allah. Oh, sedar. Mu maha kaya Allah. Ni Tuhan, kalau nak ambil, ya ambil ya. Tu hati tu tak. Allah buka situ. Lalu orang yang hati duduk Allah gini, bila Allah buka, dia akan jawab, Rabbana ma khalaqta hadza batil. Subhanak, maha suci-Mu ya Allah. Dengan keagungan dan kebesaran-Mu, Subhanaka faqina azabannar, maka jauhkan kami dari seksa api neraka-Mu ya Allah. Dan ini yang kita nak. Hati yang sebeginilah, hati yang dapat menangkap segala rahsia Allah dalam hidup kita. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah mendatangi insan dengan amat hampir agar insan dapat memandangnya. Namun kebanyakan insan tak dapat memandangnya. Nya di sini ialah kebesaran dan kesempurnaan Allah ni. Kenapa? Kerana mereka menzalimi dirinya sendiri. Jangan salah orang, jangan salah keadaan. Kita banyak salahkan keadaan, kita banyak salah ke orang. Cuba renung-renunglah. Kalau hidup pasangan, banyak salah ke pasangan. Kalau hidup keluarga, banyak salah ke anak, banyak salah ke mak, salah ke ayah, banyak salah ke masing-masing. Kalau kita bekerja, kita salah ke majikan kita. Kalau kita majikan, kita salah ke orang bawah kita. Banyak kita nyalah orang. Walha, Allah beri jawapan kepada kita. Sungguhnya engkau yang menzalimi diri engkau sendiri, wahai hamba. Sebab itu dicontohkan dengan surah Nabi Allah Yunus AS, dengan munajah dan khalwahnya atau suluknya. Nabi Allah Yunus suluk dalam perut ikan. Nabi kita khalwah suluk dalam gua. Kalau tak boleh ikut Nabi kita suluk dalam gua, ikut Nabi Allah Yunus suluk dalam perut ikan paus. Khalwah. Kita khalwah juga lagi sebulan akan datang. Khalwah masjid surah tu pun bulan Ramadan. Sebab ada orang lain. Kalau seorang, cuma mari malam ni SKJ duduk seorang malam ni. Tak ada orang mari. Melainkan Tok Bilal je, dia mari awal sikit. Apa ada orang kopak pagi dia mari dulu ke. Khalwah maksudnya suluk ini maksudnya mengasing diri daripada segala gangguan dan keadaan urusan biasa dengan makhluk. Duduk urusan dengan Allah Ta'ala semata-mata. Ketika itu Allah memilih Nabi Allah Yunus ditelan di dalam perut ikan paus, ikan nun ni. Ketika dalam kegelapan itulah dia bermunajah dengan Allah, mengisafi atas kesalahan dan kezaliman diri dia sendiri. Maka ditasbihkan, la ilaha illa ant subhanak inni kuntu minaz zalimin. Sungguhnya aku menzalimi diri aku sendiri ya Allah. Tak ada Tuhan melainkan-Mu ya Allah, maha suci-Mu ya Allah, dengan segala keagungan dan kebesaran-Mu. Aku hak zalim diri aku sendiri. Ya Allah, Mu telah jelas dan nyata dah. Mu cerita belaka dah tentang cerita-Mu, tentang keadaan-Mu, tentang perihal-Mu pada diri ni dan alam. Tapi aku tak boleh nak tangkap ya Allah, sebab aku buat zalim kepada diri aku sendiri.
Aku lock hati aku dalam keadaan lalat. Aku biar hati aku dalam keadaan terhijab kotor. Aku tak bersihkan. Aku tak pernah berzikir hati aku padamu ya Allah. Aku tidak pernah berselawat hati aku pada Rasulullah. Aku tidak pernah beristighfar hati aku padamu ya Allah. Aku yang buat zalim pada diri aku sendiri. Kata mu'alif, mereka menzalimi dirinya sendiri dengan terus membiarkan cermin hatinya tebal dengan kabus kegelapan. Semakin hari semakin tebal, semakin hari semakin tebal. Tergamuk dia lock baju semayang dia. Puang lah kalau baju putih lah kain-kain. Dak basuh-basuh, setahun dak basuh. Duduk dalam gobok gitu. Ia pakai. Dia pakai, dia simpan, dia pakai hari-hari. Bayang boleh bayang. Dia pakai hari-hari 5 waktu tu, jeragaknya, dagunya, contoh. Lepas tu dak basuh. Allah soling orang kata. Tergamuk dia tu. Naik jeragak hitam habis. Ataupun pakaian sekolah anak kita. Collar tu. Collar lah, ibu-ibu. Dak basuh, lock gitu. Kak lain basuh, hak collar ni dak basuh. Yang lock gitu. Kau tebal. Kau zalim semua. Kita lock gitu lah hati kita. Kita lock gitu lah. Sehari ke demi sehari. Dia terdedah semua. Dia terdedah dengan panca indera yang dapat menangkap mata, telinga, perbuatan anggota dia, kemahuan nafsu dia menyebabkan hati dia tu. Itu kalau kita belajar kitab penawar hati nanti, kita masuk perbahasa anggota yang 7 dulu, menjadi tempat dan sumber masuknya ke dalam hati kita. Kau tebal hati kita. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari bersifat zalim pada hamba-Nya. Tuhan tak banyaknya kita, tapi kita yang banyaknya ke diri kita sendiri. Duhai perindu Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahu wa rasuluhu alam. Situ dululah yang dapat kita ambil peringatan untuk diri kita bersama. InsyaAllah kita tangguh mata yang ke-84. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita, mengampuni kita dan memberikan taufik dan bimbingan kepada kita. Lebih-lebih lagi di bulan yang berkat ini, bulan Rajab Syaban. Kita dah Syaban dan balighna Ramadan, yang kita doakan mudah Allah sampaikan kita ke Ramadan. Dan Allah sampaikan ke kita ke dalam Ramadan ini bukan siapa seperti orang awam. Siapa kita ni, siapa seorang perindu. Nak siapa sebagai seorang pencinta dan perindu. Kalau ikut siapa, itik ayam siapa? Ramadan. Tapi kita nak siapa sebagai seorang pencinta, perindu. Dan kita akan benar-benar menikmati bulan yang kita cintai, bulan untuk kita berkasih dengan dia, yakni dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Mudah-mudahan Allah tak jadikan kita orang yang rugi dalam bulan Ramadan seperti Ramadan-Ramadan yang telah kita lalui sebelumnya. Walaupun tak rugi sebelum ni, tapi kita nak bulan Ramadan kali ini Ramadan yang lebih beruntung dari sebelum-sebelumnya, insya-Allah taala. Mudah-mudahan, mohon maaf daripada saya atas kelemahan dan kekurangan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melimpahi ganjarannya yang dapat kita niat dan kita hadiahkan kepada ibu bapa kita, guru kita, serta orang-orang yang menjadi sebab kita dapat berkumpul dalam majlis ilmu pada malam ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu